A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Ahmad Fadli dari Ijazah Sarjana Muda Dakwah akan menyampaikan sedikit perkongsian ilmu mengenai satu topik yang sering menjadi keinginan orang-orang mukmin, iaitu mustajab doa. Dalam kehidupan sebagai seorang insan, semestinya ada banyak perkara yang kita hajatkan. Menariknya adalah apa yang kita hajatkan sudah tentu berbeza mengikut suasana dan apa yang diperlukan oleh setiap manusia. Tetapi kita sebagai Muslim masih lagi memohon pada zat yang sama. Itu menunjukkan betapa dialah yang maha kaya, yang mampu memberikan segalanya kepada manusia mengikut percaturannya. Manusia mungkin tersilap penelitian. Ramai dalam kalangan kita tersalah sangka dalam pada ingin memohon lepas sesuatu. Kita sering mencari teks-teks doa, menunggu waktu-waktu tertentu atau menziarahi tempat-tempat yang mustajab doa dengan harapan hajat-hajat ditunaikan. Bukan bererti salah berbuat demikian, namun pada hemat saya ada sesuatu perkara yang perlu lebih ditekankan sebelum perbuatan itu kita lakukan. Paling penting dalam berdoa adalah kerendahan hati seseorang itu terhadap apa yang dia minta. Tambahan maksud doa itu sendiri adalah pengharapan daripada yang rendah kepada yang lebih tinggi darjatnya. Di samping mempunyai tujuan yang satu, iaitu merasai takut yang membawa kepatuhan kepada Allah semata-mata tanpa ada pembelah bagi kepada siapa pun jua. Jika insan itu hanya mencari teks-teks doa yang diyakini berkesan, maka kadang-kadang proses itu memakan masa dan mungkin setelah berjumpa akan perlu pula diingati atau dihafal untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seseorang itu mencari waktu-waktu tertentu pula, maka mungkin agak sukar untuk dia menunggu pada waktu yang disebutkan sebagai waktu yang mustajab. Begitu pula jika mencari tempat-tempat yang mustajab. Boleh jadi dia perlu mengorbankan tenaga harta keuangan juga demi untuk menziarahi tempat-tempat tersebut. Namun, kelebihan bagi mereka yang mendapatkan hati yang mustajab dengan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Esa, maka tidak kiralah apa pun yang dia baca, atau pada ketika mana pun dia berdoa, atau kat mana-mana pun dia lafazkan doa, maka dia akan mendapati bahawa doanya sebenarnya telah dimakbulkan oleh Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang perlahan. Sahabat, kita kembali semula kepada tajuk perbincangan kita, iaitu mustajab doa. Suatu perkara yang perlu dijernihkan semula berkaitan mustajab doa ini adalah sesungguhnya manusia seringkali beranggapan jika makbul atau diterima doa yang diminta, maka doanya mustajab. Tapi jika sebaliknya, masih ada manusia yang masih tak berputus-putus doa dan ia amatlah baik. Tapi ada juga yang bertindak mengatakan Allah tak sayang dirinya. Allah tak adil kerana beri nikmat pada orang lain dan tidak beri nikmat kepadanya. Satu perkara yang kita kena ingat adalah mustajab doa adalah mengikut susunan Allah, kerana dia lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk bagi diri kita. Allah berfirman, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk pada kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 216. Segala penyusunan yang manusia buat, meskipun dia menganggap itu adalah yang terbaik untuk dirinya, namun pengetahuan Allah lebih luas dalam segala perkara, terutamanya yang berkait rapat dengan kehidupan manusia. Oleh itu, kadang-kadang Allah beri apa yang kita tak pinta dan boleh jadi kita tak suka, namun ia amatlah baik buat diri kita. Tambahan lagi, jika Allah tangguhkan permintaan kita, sebenarnya dia ingin kita berterusan meminta kepadanya kerana dia amat menyukai rintihan yang menggambarkan kerendahan hati padanya. Mungkin juga jika Allah makbulkan permintaan kita secara serta-merta, kita akan mudah lupa padanya, terutama setelah mendapat nikmat. Maka di sini sebenarnya terselit kasih sayangnya kepada kita dengan tidak mahu kita berjauhan dengannya. Selain itu, jika diteliti semula, bermula daripada kita dilahirkan hingga apa yang kita ada sekarang, telah banyak berlalu nikmatnya kepada kita. Bahkan tidak terdaya untuk kita melafazkan rasa syukur atas segala nikmat tersebut. Adapun ia tidaklah menghalang kita untuk terus meminta dan terus meminta, kerana sesungguhnya Dia yang Maha Kaya.
Dari sudut yang lain pula, perlu juga kita bermuhasabah diri semula, kerana kadang-kadang doa seseorang itu terhijab di dosa yang dilakukan. Kita patut rasa malu dengan Allah. Walaupun permintaan khusus kita kemungkinan ditangguhkan, tetapi nikmat yang ada pada kita, yang kita dapat, tak pernah terhenti hari demi hari, bahkan semakin bertambah. Justru selalu bertanya kepada diri kita satu soalan. Sebelum menangisi doa kita yang tidak mustajab, cuba bertanya, dosa apa yang mungkin menyebabkan doa kita terhijab? Sebagai contoh, surat rasmi yang telah dihantar kepada tokoh-tokoh atau syarikat-syarikat korporat biasanya didahulukan dengan pujian atau membesarkan kedudukan pihak penerima selayaknya. Lebih-lebih lagi lah apabila kita hendak menghantar surat kepada Tuhan bagi segala makhluk, maka seharusnya kita memujinya kerana dialah yang paling berhak atas segala pujian. Justru pujian ini jugalah menjadi salah satu adab kita memulakan doa. Adapun satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, jika kita memuji manusia, lazimkannya dengan pujian tersebut supaya manusia lebih cenderung untuk memberikan apa yang dia punya. Namun Allah tidak begitu, kerana kerajaannya sedia hebat. Jika tiada satu makhluk pun yang memujinya, maka Allah tetap hebat. Dan Allah dengan sifat pemurahnya dan pengasihnya masih akan memberikan manusia nikmat-nikmatnya. Di samping itu, digalakkan untuk kita memohon doa menggunakan nama-nama yang telah dia namakan dirinya seperti Al-Ghafur, Al-Rahim, Al-Aziz dan sebagainya. Kesimpulannya, manusia itu fitrahnya lemah. Sebab itu kita digunakan senjata doa untuk memohon kekuatan. Namun, manusia itu lemahnya fakir, tetapi kaya dengan memohon kepada yang paling kaya. Oleh itu, amatlah rugi bagi manusia yang meninggalkan senjata yang ampuh ini kerana kesombongan dirinya terhadap Allah. Tuhan empunya diri manusia itu sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.